Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kembali lah. So, kelas kita pada hari Isnin 24, sekarang hari Rabu, pukul 24 juga. And seperti biasa, kita akan sambung untuk hari ini lab session sepatutnya. Okay, tak apa, nanti saya explain immediately after this. Okay, cuma nak tunggu lagi seorang lagi ni, Muhammad Nur Iqbal ni. Mana dia pergi tak join ni. Okay, so as usual, kedatangan tadi semua saya dah ambil, semua ada kecuali Iqbal. Okay, seperti biasa juga lah untuk just for the documentation, tulis di ruangan chat, seperti biasalah nama, nombor ID dan juga group masing-masing. Okay, nama, nombor ID dan group masing-masing. Okay, boleh buat sekarang. Dan juga seperti biasalah nanti you all boleh check dekat picture under online class schedule. So maybe after 15 minutes baru you nampak, dalam 2 suku baru you nampak nanti. Okay, ni contoh je lah macam biasalah. So sorry, saya buat presentation sekejap. Okay, so as usual macam saya sebut, okay. Nanti you tick lah kat sini, you punya attendance. Okay, ni ada yang dah buat dah, Amir, okay, satu dan sebagainya. So after this kalau saya terlupa nanti tolong just check lah. Normally kalau saya terlupa nak set kan nanti you beritahu semula. Sebab dalam lama takut terlupa nak set. Okay, so nanti boleh double check balik kat sini. Yang lain tu tak ada masalah, tak ada issue. And si Iqbal ni still tak masuk lagi ni. Okay, never mind. Kita for today, kita go back to the scheme of work ni. Okay, as usual kita patah balik ke scheme of work. So now we are in week 2. Kita sekarang ni berada pada minggu yang kedua. Alright. So we are supposed to be here. Okay, so we are supposed to be here. Week 2, the relational database model, normalization and also ERD. Okay, ada good news maybe. Ada tak tahulah nak kata bad news pun kalau bad news kot. Alright, so the good thing is, kalau kita tengok for this topic is actually a repetition again lah, daripada subjek 472 ataupun subjek 501. Dan most of you all dah ambil 501 lah, kecuali Syaril dengan Iqbal ni. Syaril, before this ambil apa, 501 ke ataupun 472? Sama ada dia call untuk yang last masa part 3. 501 ke ataupun 472? 472. 472, maksud dia Syaril masih lagi kohort lama tapi syllabus dia sama je lah. Tapi 472 ni dulu cawangan ke ataupun di apa tu? Di Seremban. Seremban saya ajar ke? Tak kan, sebab saya tak perasan nama Syaril ni. Siapa Madam Mazlina bukan? Madam, tak ingat nama Madam. Kau sajalah tu. Besar-besar sikit pandai kau ni. Seremban aja. Itu saja saya boleh karakteristik. Itulah, ni kalau masuk soalan ini, kalau pergi final exam besok ni, nama lecturer tu datang tu yang paling susah ni soalan dia tu. Nak tulis nama lecturer tak tahu ni. Okay, Madam Zlina kot. Cik Zlina. Okay, tak apa, never mind. So kalau dia ajar, so normally kita dah ada repetition sebenarnya dekat sini, pengulangan jugalah. Walaupun 472 ataupun 501. Tapi yang 501 ni semua daripada kelas saya lah. Dan saya tahu apa yang berlaku dululah masa saya ajar tu. Okay, so yes. Apa tu? Iqbal kan dia problem. Apa problem dia? Dekat time dia nak login, tiba-tiba yang ada suruh masukkan password. Masukkan kod pula. Nak join group ni ke? Nak join ke? Nak join dia punya Meet ke? Google Meet ni? Dia kena masuk password, dia kena masuk email dia lah. Dia tak pernah join mana-mana online class ke? Entahlah. Nanti saya hantar video dihantar kat saya ni, kat saya. Okay. Dia boleh hantar direct je dalam grup tu, dia ada kan dalam grup kita ni? Ya, ada dalam grup. Sekejap saya hantar. Itulah. Okay, apa masalah dia ni? Dia kalau normally dia tak, okay saya tengok sekejap lah ni apa masalah dia. Dia pakai apa ni? Apple? iPhone. Okay, iPhone. Itulah masalahnya iPhone ni.
Okay, saya dah bagi join link tadi. Dia okay, dia tak boleh ke dia suruh dia klik terus je dekat link yang saya bagi tu melalui iPhone ni. Okay, iPhone ni saya pun dah lama tak guna dah. Saya paling last saya guna pun iPhone 3. Sekarang ni dah hampir dekat belah-belah tahun dah tak guna iPhone ni. Saya pun tak pasti apa Sekarang berlaku. ni Google Gmail dia dah linkkan dengan Google Meet. Tekan je link tu, nanti dia buka dekat Gmail. Lepas tu dah boleh join dah. Okay, tu siapa cakap tu? Awal mau kau ni. Saya tak boleh masuk juga ni. Okay, iPhone ni saya tak sure. Tak ada notebook ke? Okay, siapa ada pakai iPhone? Nak tolong bantu ni. Saya pakai iPhone je. Dia ada Gmail tak dalam iPhone dia. Itulah masalahnya. Tekan link ni saja. Tolong minta dia tekan link yang saya bagi tu aja. InsyaAllah tak ada masalah ni. Setakat iPhone saya rasa tak ada isu ni kalau tekan link ni. Tapi takkan Gmail pun tak ada kot. Dia apa-apa email pun saya rasa tak ada masalah lagi buat masa ni. Tapi kalau boleh Gmail lah sebab dia Google kan. Google Meet. Okay, akan nak solve problem si Iqbal ni pula ni Kang. Alright. Tu minta tekan kat link je. Aina pun dah bagi tu. Tekan je kat link ni. Okay, saya cuba. Okay, dia dah. Okay, so sekarang ni dah masuk. Okay, Iqbal. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Iqbal. Waalaikumsalam. Sir, boleh. Okay, susah sangat nak dapat kau ni. Kena kejar jauh sikit baru dapat masuk ni. Okay, so Alhamdulillah. Hari ni kedatangan semua penuh. Okay, good. Okay, so saya sambung saya dah record ni, so saya sambung. Okay, apa tadi saya kat mana tadi? Okay, so kita patah balik ke sini. Okay, so kita dah sebenarnya ni adalah repetition sedikit untuk relational database model. Okay, so kalau dekat UFuture nanti saya nak you all cari PowerPoint lesson 2. Okay, lesson 2, the relational model and language. Okay, the relational model and language. So ada dekat UFuture lah ni. You all cari dekat UFuture. Harap-harap saya tak buang lah lagi ni. Sebab saya dah lama dah tak ni. Saya tak update so far. Okay, notes. Okay, ada kat sini cari nombor 2 ni. The relational models and language ni. Rosiani Wati ni. Ni file lama tapi still boleh guna lagi lah. Tak ada masalah. Okay. Nanti you akan nampak this one lah. The relational model and language. Okay, so for today, saya mungkin akan go very fast. Sebab macam saya mention tadi, kalau kita tengok relationals and also normalization, entity, relationship diagram, kalau siapa yang kelas saya ni, of course dia dah faham sangat dah cerita normalization, entity ni. Saya pun macam dia dah muntah dah tengok diagram yang saya selalu case tu. Cuma mungkin untuk Syaril dan Iqbal tu, saya tak pastilah. Madam Azlina, kalau tak silap saya lah. Azlina, yang ajar you all tu masa 472. Tak tahu lah, tapi saya bagi dah dia apa yang nak kita ajar, tak tahu lah macam mana dia punya style. Okay, so apa yang saya akan buat sekarang ni, kita akan buat 3 perkara lah untuk hari ni. Ada 3 perkara. Yang pertama, saya akan go through this slide, walaupun nampak ada 58 slide, tapi saya rasa saya boleh go through very fast. Sebab benda ni pengulangan sahaja. Saya tak nak bacakan semula one by one. Okay, saya tak akan baca lagi dah one by one untuk cerita ni, nanti you all dah boring. So you all dah boring dah. Mungkin dia selang 2 semester je kan. Part 3, part 4, sekarang ni part 5. Maksud dia cerita tu masih lagi ingat lagi. Jadi saya tak perlu ulang lagi cerita yang sama. Cuma nanti saya akan go through slide by slide very fast. Okay. And then after that, saya akan supply dengan sedikit exercise lah. Yang ini saya kena follow jugalah. Sebab syllabus dia dah suruh buat exercise ni, saya bagi jugalah nanti. So you all, nanti saya akan letak di UFuture under assignments. Okay. This exercise. So normally you all boleh download jugalah di sini. Hopefully lah. Saya lupa nak check tadi. Saya rasa tak ada masalah. Saya tak buang lagi. Kalau saya dah buang lagi, nanti saya create under assignments. Okay. Tutorial. Okay, this one ada ni Normalization 2018. You boleh download kat sini, tapi nanti submission through assignment kat sini. Nanti akan through assignment. Saya akan create assignment nanti. So nanti you akan dapat notification, ataupun nanti bila saya dah siap, nanti saya bagi dekat WhatsApp group. Okay, itu yang kedua. So maknanya buat latihan je lah sedikit untuk hari ni. Latihan dia pun boleh, soalan dia ada 5. So semua berkaitan dengan normalization. So saya rasa benda ni dah tak ada isu lah untuk normalization. Nanti you baca balik nota tu, just fulfill
the syllabus ni lah for week 2 ni. Saya pun macam serba salah juga ni. Saya ingat nak loncat-loncat dia week 2 ni. Tapi tak boleh lah. Saya tak boleh nak loncat ni. Dia dah ada ni, saya kena follow jugalah. Okay. Sekata nanti kita terus loncat ke nombor 3 kan macam tertinggal. Jadi tak apa, saya follow. Nombor 2 saya akan buat exercise. And yang ketiga, kita akan gunakan lab Oracle ni. Dan saya berani assume semua dah pernah install Oracle. Cuma tak pasti apa berlaku semester ni, sama ada you all dah delete ke, hari tu macam tak suka sangat habis semester delete ke, tak tahulah kan, seronok sangat ke. Okay, so tak apa, nanti saya akan ulang balik untuk Oracle tu. Dan kalau siapa yang tidak ada software dia, okay, nanti saya akan bagi link, boleh request lah dalam masa 2 hingga 4 ni. Maknanya sebelum ke 4 nanti kita akan settlekan 3 perkara ni. Okay, so far so good. Ada 3 agenda untuk hari ni. Saya akan go through slide. Nanti akan ada exercise for the normalization ni. And the third one nanti for today, kita akan tengok balik how to install Oracle. Sebab dalam ni pun nanti akan ada lab Oracle dan juga akan ada lab test. Mungkin bukan minggu ketiga lah. Tapi akan ada lab test ni gunakan Oracle juga. SQL Oracle. Okay. So saya akan buat minggu ke-4 ke minggu ke-5, kita tengok lah macam mana. Depends on, kalau lihat minggu ketiga ni macam awal sangat. Okay, so kita go to this one. Kalau you ada download, boleh download. Kalau tak download, you boleh stay. Tengok screen. I will go very fast. Kalau siapa yang rasa nak sampuk, boleh sampuk. Sebab benda ni dah pernah belajar. Cuma yang Iqbal dengan Syaril, saya tak sure macam mana cara. So macam dalam untuk kelas saya itu, saya dah buat based on final year punya question kan untuk dalam masa kelas 501. Tapi masa 501 pun saya tak go through slide. Saya just apa tu kita hanya buat untuk soalan final year saja. Okay, so for today kita just to fulfill the syllabus. So this is the topics, the relational models and also the language, right? Okay, so by the end of this lesson you should know, okay, yang pertama of course lah normalization, ERD pun dah supposed to be all dah tahu. Kemudian kita akan tengok SQL command, SQL function, SQL operator ni pun dah go through week by week during 501 and also 472. Rasa macam nak muntah dah masa tu, tapi tak apa, kita just refresh balik. And also DML and also DDL pun dah pernah jumpa, maknanya bukan something new lah. Data definition language and also data manipulation language. Okay, so why learn SQL for data analytics? Okay, ni je sedikit lah, tapi sebenarnya tak ada banyak pun, cuma nanti dia akan ada certain command yang kita boleh gunakan. Okay, so sebenarnya there are SQL based tool. Sebenarnya ada juga tools yang menggunakan SQL for data analytics. Example Hive ataupun HBase ni. Okay, yang ni pun nanti akan ada lah sikit dari ujung-ujung, nanti ada introduction kat belakang tu. Okay, and then kita ada Postgres, Green, Plums, Madlib in SQL base. So ada juga, dan kebanyakan data analytic ada juga yang memang dia punya foundation kena gunakan SQL, iaitu structured query language. Macam tapi cuma kalau siapa yang dah familiar, ada different lah between structured and also unstructured. So for this semester kita akan concentrate more on unstructured. Semua minggu ni je kita cover sedikit structured. Okay. And many organizations have data warehouse which underlying storage technology in relation is relational. Okay, kenapa kita masih lagi gunakan SQL ni dan kenapa SQL tu penting? Sebab tu kalau tengok dulu kenapa kita kena belajar SQL dalam 501, 472. Sebab most of the company masih lagi simpan data dalam bentuk SQL, dalam bentuk relational. Relational maksud dia apa? Table. Kan ingat lagi tak? Kalau saya sebut relational, maknanya table. Relation ataupun relational maksud dia table. So memang kalau besok you all keluar kerja, kalau setakat company-company yang dalam Malaysia ni, kebanyakannya lah akan simpan data dalam bentuk relational. Maksud dia mesti ada table. So bila ada table, dia mesti gunakan SQL. Okay, so yang itu that part lah. Okay, so normalization next. An unnormalized database scheme is like a can of worms. They are clear indicator that the data is dirty. This means that they are unreliable and most likely erroneous. Okay, so maksud dia dekat sini yang kita nak tengok ni data-data yang unnormalized ni. Dan banyak data-data di luar tu mostly unnormalized. Sebab macam kita dah pernah buat dulu, sebenarnya apa yang diorang simpan tu, diorang pun tak tahu dia simpan macam mana dalam format apa dan sebagainya. Jadi kita lah, kerja kita nanti kena
analyze balik, kena cleankan balik data tu dan sebagainya supaya kita dapat gunakan semula data tu. Sebab tu kita kena tengok sedikit normalization ni. Okay, database tables and normalization pun saya rasa saya tak perlu cerita normalization tu apa. Yang ini pun dah pernah go through dan normally kita dah buat sampai third normal form lah, first, second and third normal form. Cuma kalau kita nak tengok dekat sini dia tulis second normal form is better than one, third normal form is better than second normal form. Okay, so maksud dia kita biasa yang normally kita dah buat sampai third normal form. Maksud dia kita dah pecahkan table tu. When we talk about normalization sebenarnya itu kita buat pecahan table kan. Pada table yang besar kita pecah. Okay, so that is normalization. And sometimes kita kena denormalize balik. Ingat tak saya pernah cerita dulu, dia bukan setakat 4 fourth normal form je, dia akan ada B, Boyce Court normal form, okay, BCNF, okay, kalau pernah dengar. Dan dia ada juga fourth normal form sampai ke 4. Cuma dalam masa 472 51 kita tak belajar. Tapi sebenarnya bila kita sampai 4 fourth normal form, sebenarnya dia denormalize balik file tu. Itu sebenarnya fungsi dia. Denormalize balik maknanya asal kita dah pecahkan table kepada kecil-kecil based on primary key, akhirnya kita kena cantumkan balik table tu. Itu maksud dia denormalization ni. Itu yang kadang-kadang berlaku dekat luar ni. Sebab berlaku terlalu banyak redundancy. Okay, so kita kena consider benda ni lah. Okay, next. The needs for normalization, dia kata apa, company that manage a building project, charge client by billing, hours spent on each contract dan sebagainya. Okay, ni antara isu-isu lah bila, ni that's why bila you nak kerja besok, benda-benda macam ni lah. Kenapa nak kena normalize? Kadang-kadang kita nak charge company tu pun kita tak tahu macam mana, jadi kita akan buat based on table. Makin banyak table, makin mahal lah kita bayar. Dia kena bayar kita. Itu antara dia punya sebab lah kenapa kita kena buat normalization. Sebab makin banyak table, makin complicated, makin complex. Okay, hourly bill rate is depends on employee position. Kan kita tahu dulu ada database administrator, database ni. Okay. Kemudian periodically report is generated that contain information such as displayed in table 6.1. Okay, and structure of data set figure does not handle data very well. Okay, so kita dah tahu dah ni antara benda-benda kenapa kita kena buat normalization. Okay, sampai habislah. Boleh tolong designer ni pun dah pernah cerita dulu kan. Apa fungsi dia, designer, user. Kita nak buat design apa jadi, kalau kita buat ni apa jadi. Okay, semua kita dah bincang. Okay, this is the sample report layout. Ni sampel yang data yang unnormalized ni. Sebab apa dekat sini pun kita boleh nampak dah ada something ni dekat sini kan, lopong-lopong ni. So kita kena normalizekan balik, kena jadikan dia first normal form and so on. Alright, next. Objective of normalization to ensure that all tables are in at least third normal form. So maksudnya kita dah pecahkan tables kurang-kurangnya kepada third normal form. Okay, and higher form are likely to be encountered in business environment. So sepatutnya kita kena berada di sini. And normalization works on relation at a time. Dia akan works dalam satu table on one relation at one time. So itu sebab kita kena pecah-pecahkan table tu. Okay, so progressive break tables into new sets of relation based on identified dependencies. Okay, pun dah pernah tengok apa dia partial dependencies, apa dia transitive dependencies. Okay, pun saya rasa saya tak perlu ulang lah pun. Yang ini dah pernah cerita dah. Partial tu apa, transitive tu apa. So cuma hari ni saya refresh balik je. Okay, repeating group. Ni pun kita conversion to first normal form, kita kena buang segala repeating group. Okay, kemudian kita kena bagi dia repeating group macam ni lah. So yang ni semua repeating ni, kita kena handle isu-isu ni. Okay, itu yang pertama. Okay, set. Kemudian kita eliminate the repeating groups. Okay, ni dia punya step. Identify the primary key pun kita dah pernah buat, and identify all dependencies. Cari primary key, cari dia punya dependencies. Okay, dan kita akan dapat table something like this. So tak ada masalah juga ni. So benda-benda ni pun dah pernah tengok, dah pernah buat. Okay, dependency diagram depicts all dependencies found within given table structure. Pun dah pernah buat ni, banyak soalan dah keluar dalam final pun pernah keluar, test pun pernah keluar. Semua diagram dia bukan macam ni lah. So kita panggil dependency diagram. Okay, saya tak cerita juga. Kita pergi very fast. First normal form describe tabular format. All key attributes are defined and no repeating groups in the table. Dan sampailah some table contain partial dependencies. Okay, bila sampai partial dependencies, kita kena jadikan dia second normal form. Okay, so this is how
kita convertkan ke second normal form. Kenapa kita nak kena, biasanya dia akan ada partial dependencies. Ni ada dua tadi, satu partial, satu lagi transitive. Okay, kita kena buang lah benda tu. Dan kemudian kita reassign corresponding dependent attribute. Kemudian table in second normal form mesti include no partial dependency. Maksudnya kita dah buang dah ni, kita tak ada dah. Okay, yang tinggal hanyalah transitif sahaja. So bila berlaku transitif, bermakna kita kena convert kepada normal form. Okay, this is what we call transitive dependencies, right? So berlaku, dah buat seperti biasa, pecahkan lagi and sampailah kepada table yang seterusnya. So at the end of the day, kita akan dapatlah 4 table seperti mana yang dapat di sini. Okay, so that's why saya dah biasalah ni. Saya kata saya tak nak cerita lah bawah-bawah ni apa ni. Dah cukup untuk ni kita jadi balik. Okay, improving the design, the table structure should be cleaned up to eliminate partials and also transitive ni. So kalau kita nak dapat satu table yang bersih, okay, kita kena pastikan kita dah handle partial dengan transitive dependencies. Okay, so normalization cannot by itself be relied to make a good design. Okay, so that's why tak mesti apa yang kita dah buat tu dia akan jadi satu design yang bagus. So kita kena ulang-ulang balik. Sebab kita kena check balik kita punya table tu. So tapi dia akan bantu kita untuk mengurangkan, eliminate data redundancy. Dan itu jangan pertama kita buat normalization. Data redundancy. Okay, dah makin gelap ni sekejap Kau boleh nampak saya tak? Buka lampu sekejap. Kawasan saya ni hujan. Alright, settle yang ini. Okay, this is the complete database. Okay, yang seperti mana kita dah buat after normalization. Okay, kita sambung lagi. Kalau ada perlu table yang kita boleh pecah, kita pecahkan lagi lah. Okay, the next one, surrogate key consideration. When primary key is considered to be unsuitable, designer use surrogate key. Okay, ni kalau surrogate ni macam kunci angkat ni. Kunci-kunci tu. So mana kita kena cari kunci lain. Sekiranya tak ada primary key yang suitable. Okay. The data entries in table 614 are inappropriate because they duplicate existing record. Okay, so kat sini pun masih ada duplication lagi ni. Sebab apa? Job berbeza, tapi job description dengan ni sama. So maksudnya dia masih lagi ada macam something lah yang kita boleh tengok kat sini. So no violation. So kita kena tengok reference integrity. So itu reference integrity pun dah pernah cerita. Reference kita mesti betul, especially bila kita ada foreign key and also primary key, right? Higher levels normal form. Okay, ini yang saya cerita awal tadi. So normally kita akan buat sampai third normal form, tapi kalau kita ada two special cases of third normal form. Okay, yang pertama dipanggil Boyce Court normal form, yang seterusnya dipanggil fourth normal form. Yang ini memang tak pernah cerita lah dalam 501. Okay, so dekat sini, tapi saya pernah cakap lah, saya pernah cakap dalam kelas, ada sampai fourth normal form, tapi cuma kita tak go through lah detail. Okay. Okay, so normalization and database design, normalization should be part of the design process. Okay, so kita kena masukkan ke dalam kita punya environment. Dan juga propose to meet required normal before the table structure created, and many real world database have been improperly designed or burdened with anomalized. Ini pun cerita-cerita yang saya dah pernah cerita. Okay, next, denormalization. Apa dia? Creation of normalized relation is important database design goals, and processing requirement should also be a goal. So kita kena denormalize balik. If tables are decomposed to conform to normalization requirement, and number of database table expand. And joining the larger number of table reduce system speed. Okay. Tapi kita akan check balik juga dengan dia punya conflict, okay, dalam denormalization. So that's why sometimes kita pecahkan table, sometimes kita kena gabungkan semula table. Sebab apa? Kalau terlalu banyak table, kadang-kadang dia involve speed, system speed. Okay, bayangkanlah kalau macam kita ada, macam saya selalu sebut,
Kalau kita ada setakat 10-20 data, 100-200 tak ada masalah. Tapi kalau kita ada billion or trillion of data dalam setiap table, apa akan berlaku? So that's what we call as a big data lah. Kat sini lah nanti yang dia akan masuk sikit-sikit ke big data tu. So kita kena handle data yang besar. So penting tak normalization ni. And also defects on unnormalized table, data update are less efficient. Indexing are more cumbersome, masa kadang-kadang dia jadi makin susah. Kemudian simple strategy to create virtual table, not as a view. Ini antara perkara-perkara yang kita kena buat. Okay, settle for normalization. Kita ulang sedikit lagi ERD. Pun saya rasa dah banyak kali buat, you all pun dah hampir-hampir nak muntah dah. Saya tak boleh cerita lah pada basic data, information apa tu. Tak perlu lagi lah. Okay, so this is what we call ERD. Entity relationship diagram. Kita joinkan dua table. Okay, ni pun saya bagi very fast. Okay, relationship representation. You all pun dah buat banyak kali. During 501 pun saya dah betulkan banyak ERD. Jadi saya rasa tak ada isu lah. Okay, settle for the ERD. Okay, now kita ada the next one is SQL command, SQL function and also SQL operator. Okay, pun kita dah go through week by week during 472 or 501. Okay. Okay, yang pertama kita gunakan the select statement. So ni pun dah jadi benda yang biasa. Saya rasa tak selang satu semester masih lagi boleh ingat lagi lah. Select product from sales, whatever it is lah ni. Okay, kita ada where, pun dah biasa. Ni sangat-sangat common. Okay, kemudian kita ada like, pun saya rasa tak ada cerita. Benda ni dah banyak kali cerita. Like, kita pernah tengok. Between and in, dah pernah buat exercise, pun tak ada masalah. Okay, inner join. Inner join dulu saya pernah cerita tapi macam tak berapa detail. Kat sini ada detail sikit lah. So maksudnya kita joinkan dua table tapi kita ambil yang ini saja. Kita gunakan perkataan inner, inner join pun dah banyak. Kita ada buat join, inner join, natural join, semua ada kat situ. Okay. Kemudian left outer join, right outer join pun dah pernah dengar kan? Okay, dia ambil sebelah kiri dan dia ambil sebelah kanan. Okay, kalau tak sure, boleh rujuk balik nota yang sebelum ni lah, 472 atau 501. Okay. And kita ada full outer join, untuk kita joinkan semua lah. Susah sangat nak buat left or right, kita joinkan semua. Okay, union untuk apa? Kita gabung. Ni kita akan gunakan union. Okay, operator used to combine the result of two or more select statement. Okay, union all kita gabung semua, pun dah pernah tengok, dah pernah jumpa. Okay, aggregate function pun insyaAllah tak ada masalah, kita dah pernah buat average, count, first, last, max sampai last sum tu. Pun tak perlu cerita detail lah. Okay, this is the example. Pun saya rasa saya boleh go very fast. Average dengan with the group by, kita ada group by, kita boleh buat order by and so on. Kita ada count. Okay, kemudian first, last, min and max. Okay, kita ada round. Kita ada round lah itu, kita ada trunk, macam-macam lah kita dah pernah buat. Okay, kemudian kita ada sum dan kita ada string function pun dah pernah buat. Concatenation, ingat lagi tak? Double vertical bar, double vertical bar ataupun kita boleh tulis sekali dengan perkataan concate sekali pun boleh. Concatenation ni. Okay, left and length and then arithmetic operator pun dah buat itu, dah cerita siapa kuat, siapa tak kuat. Ingat lagi tak cerita dia? Campur tolak siapa kuat, bahagi siapa kuat, itulah cerita dia. Okay. And also pada minggu 9, minggu 10 macam tu, during 501 kita dah cerita pasal DDL and also DML. Okay, so untuk DDL, normally kita kena ada benda ni lah. Okay, create, alter, drop, truncate, comment and also rename. Okay, so dia akan go through one by one. Okay, so mungkin benda-benda nanti you boleh double check balik, boleh test balik dekat SQL. Cuma kalau kita tengok, kita masih boleh gunakan table yang lama ni lah, EMP ni. Cuma coding dia nampak beza-beza sikit lah, tapi dah pernah buat juga, should be okay. Saya rasa tak ada masalah. Siapa yang buat 501 dulu, especially siapa yang memang buat sendiri, walaupun buat dalam kerja berkumpulan, insyaAllah dia masih ingat. Okay, alter, kemudian kita ada drop table untuk delete the table. And the next one is DML. Kita ada select, insert, update dan sebagainya. Okay, next. Transaction control statement. Okay. Yang ini kita tak apa nak buat sangat, tapi kita dah go through during the lecture. Kita ada commit, save point, rollback, set transaction dan sebagainya. Dan kita ada data control language. Yang ini kita pun tak apa nak buat sangat untuk grant dengan rebook sebab kita
supaya gunakan Oracle yang Windows yang kita install baru ni. Okay, settle. Okay, habis So, ada soalan tak ni? Ada soalan? Tak ada. Ada apa-apa yang mungkin you all boleh issue. Cuma mungkin yang untuk the next one nanti, lesson 3, yang ini kita akan nampak beza sikit lah. Ini nanti dia still kita pakai SQL, ni minggu depan lah, ni minggu depan punya. Okay, tetapi dia akan buat ada something different, kita boleh buat partition dan tu. Okay, itu yang minggu depan lah, tak isu. Dan yang ini untuk yang ini ni, yang kita dah pernah jumpa dalam 472 atau 511. So dalam half an hour je saya boleh cover, dan it should be okay. Alright, soalan? 3 minit? Saya open to any questions so far. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada apa nak tanya? Ada siapa-siapa yang dah tinggalkan grup ni? Tinggal 18 ni? Kita ada berapa? 6. Tolak 2, saya tinggal 16. Okey, soalan tak? Masih lagi bersama saya semua-semua? Ya. Yes, sir. Hello, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tidur ke apa ni? Waalaikumsalam, sir. Okay, Aina. Waalaikumsalam. Okay. So, masih lagi bersama saya. Okay. Okay, so next agenda kita. So, since kita baru jawab salam tu. Okay, so next agenda kita yang kedua. Okay, so nanti after this lah habis je kelas nanti saya akan create assignments tu under UFuture. Okay, saya akan masukkan soalan ni dan macam saya tadi you boleh download jugalah dekat UFuture tu. Exercise 1 normalization. Saya nak sourcing dah tak ramai ni, ada 16 je. Yang ini buat kerja individu lah. Saya nak tengok balik yang mana 472, 501 dulu you all boleh faham ke boleh faham. Dulu banyak buat kerja berkumpulan. Jadi untuk hari ni, untuk normalization ni saya nak hantar secara individu. Jawab semua soalan ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Ada lagi tak? 6. Okey, 6 soalan. Okey, so jawab semua sekali 6 soalan individu. So hari ni hari Rabu, saya open assignment ni sehingga hari Jumaat minggu hadapan. Okey. Setuju? Ke ada bantahan? Nak lama lagi? Ni just an assignment je. Just tukar-tukar. Setuju. Okey, good. So baca soalan baik-baik. Dia nak normalize sampai mana, nanti saya akan open, saya akan tutup pada pukul mungkin 11.45 malam hari Jumaat minggu hadapan. Okey. Tolong offkan siapa punya tu. Okey. So settle bahagian yang kedua. Macam cepat pula boleh habis hari ni. Okey, bahagian yang ketiga. Siapa yang masih lagi memerlukan software Oracle untuk diinstal? Saya. Okay. Saya je. Saya juga sir. Macam okey, macam semua nanti kita buat sekarang kita buat sekarang. Okey, sebentar. Okey, ada bunyi tu siapa yang tu off mic, siapa yang berkenaan. Okay, so kalau you all nampak dekat skrin saya ni, internet saya pula ni. Jadi petang je dia mulalah dia buat hal ni. Okay. Okay, saya ambil link. Buat sini start ramai ni. Internet saya. Janganlah dia buat hal petang-petang ni. Dia internet saya tu yang saya malas kelas petang ni. Internet kadang-kadang kacau. Okey, saya kopikan link. Saya masuk dekat sini. Siapa yang nak boleh request nanti on the spot ni lah. Sambil-sambil kita ni saya akan approve lah. Okey, dan termasuk juga saya letak di sini juga. Untuk siapa yang mungkin ada masalah dekat situ, saya letak dekat sini. Okey. So boleh tekan link ni, saya boleh approve on the spot. Okey. Sambil-sambil tu nanti saya boleh cerita. Nanti saya buka terus kat saya punya notebook ni saya approve. Okey, tak ada yang masuk dah. Ada yang masuk tak ni? Okey.
Okay, yes. Apa-apa tu boleh tanya dia. Sir, ethical kalau nak send tu kena scan ke? Yes. Seorang-seorang, okey. Seorang-seorang, tak dengar. Nanti kena scan ke? Tolong siapa yang tutup. Iqbal tutup dulu Iqbal. Tak dengar Iqbal. Saya tak clear Iqbal. Sir, saya nak tanya. Okey. Iqbal type lah. Okey lah. Okey. Saya nak tanya, kalau saya request, Tanyalah. Saya dengar. kalau saya request dulu boleh ke sir? Sebab laptop saya hantar repair. Boleh. Okay. Boleh, tak ada masalah. Nak link masa dah jadi dah siap nanti boleh. Okay, thank Nanti you. beritahu saya je. Alright. Okey, nanti saya terus approve kat sini ya. Okey, apa yang dah boleh tu terus tengok check email masing-masing. Nak check email masing-masing. Lepas tu boleh download lah file ni. Seperti biasa, download. Nanti saya dah tunjukkan tadi ni, orang kali pastikan dia orang tengok dalam folder ni macam biasalah siapa yang buka dulu dia tahu lah ni ada file upgrade nanti tekan masa setup je lah. Okay, saya cuba approve semua dulu ni siapa yang dah upgrade ni. Okay. Yang mana yang dah ada dulu yang simpan tak delete lagi tu boleh guna semula lah. Benda yang sama je. Okay, sambil-sambil saya request tu, saya approve ni. Okay, kali ni dia dah senang sikit lah. Okay, you all buka dekat saya punya channel ni. Okay. Banyak kerja saya buat ni. Okay, dekat sini ada satu Oracle ni. Saya dah buatkan satu video macam mana nak install. Jadi you all boleh cari video ni, YouTube ni. Okay. Dan boleh follow lah. Boleh follow. Dalam tu saya dah ceritakan. Start kepada install sampailah macam mana nak guna. Okay. Dan yang pastinya you all dah pernah buat lah, jadi tak adalah rasa macam keliru ke apa ke. Macam dulu tu yang first time kita buat tu mungkin ada banyak masalah. Okay, cuba install dulu nanti. Gunakan apa yang saya dah cerita kat sini ni. Kalau siapa yang dah terdelete tu, install semula. Okay, nanti saya bagi dia punya link dekat dalam tu. Okay, sebentar banyak ni saya kena settle dulu. Okay, dia. Ni saya punya, saya tak dekat group. Okay, ni ada satu file ni, saya share dekat WhatsApp. Okay, so nanti awak boleh tengok dekat YouTube ni. Okay. Bila dah siap, mungkin boleh komen lah nanti. Kalau kata you tengok nanti, boleh komen dekat video tu. Kalau boleh perlu like lah. So ada video dekat sini. Nanti you tengok. Video yang sama juga. Yang 14 minit ni. Okay, so boleh cari sama ada dekat sini ataupun kat video. Okay, saya masih lagi. Sambil bolehlah tengok ni. Saya on kat sini, saya tengok sekejap. Okay, Syarif saya approve dulu. So, okay, siapa lagi ni? Ada lagi tak yang dah approve ni? Dah request tapi saya tak approve. Nampak macam semua saya dah buat. Miza dah, Halisha. Okay, yang request boleh tekan link tu. Miza pun saya dah buat, Miza ni. Sekejap saya buat sebagai editor. Okay, share. Okay, macam biasa lah, nanti download file tersebut. Ada lagi tak? Okay, ni. Right. Ini baru request. Okay, satu lagi. Okay, Mimi nanti double check balik email. Ada approve tu. Okay, ada lagi tak? So far dalam setting ada dah. Saya ke? Nama? Aina. Tengok lah ni, Aina ni. Cuba check. Aina dah. Cuba check. Okey dah. Dapat tak? Dah. Okay, good. Lagi ada lagi tak? Okay, good. Ada lagi tak? So far yang kalau saya tengok kat sini tak ada. Okay.
Apalah, mungkin dalam minggu ni kalau nak request lah. Takut bila request kemudian nanti kan dia jadi lambat kalau saya nak approve ni. Tapi kalau saya nampak request saya tunggu lah. Okay, so kalau ada nak request boleh request lah, gunakan link yang ada tu. Alright, and then okay, how to install. Saya rasa dah tak ada isu. Kita pernah buat beramai-ramai dulu untuk install dalam lab masa week 1. Dan macam saya mention tadi dekat sini ada video dah. Dekat sini ada video. Jadi saya nak you all tengoklah video tu. Tengok sekali jalan 14 minit ni, refresh balik macam mana nak install. Kemudian kalau dah siap nanti komen lah dekat sini, nombor ID, nama group, semester dan lain-lain lah untuk YouTube saya ni. Dan kalau boleh like lah dekat sini kan, like-kan ramai-ramai dekat saya ni video ni. Okay, so nanti senang sikit bila you buka boleh nampak. Okay, dan saya rasa untuk exercise untuk hari ni mungkin tak ada lagi. Mungkin minggu depan lah kita akan buat exercise untuk SQL ni sikit. Sebab untuk hari ni dah ada normalization. Jadi untuk lab kali ni dah tak ada apa sangat lah. Saya dah cerita 3 perkara tadi ni. Okay, termasuklah kita ada sedikit exercise. Jadi tak perlu buat ni pelatihan lah untuk SQL tu. Sebab dah banyak sangat dah buat. Maknanya dah muntah dah dulu ni buat pelatihan tu. Cuma minggu depan ada sedikit lah sebab minggu depan dia ada penambahan sikit lah daripada yang kita dah pernah buat sebelum ni. Ada different sikit SQL command dia. Okay. Ada apa-apa tak nak tanya setakat ni? Ada apa-apa tak nak tanya setakat ni? So, dah settle lah 3 perkara ni. Okay. Sir. Okay, Syarif. Jawapan tu Yes, okay, dengar. kena scan ke? Okay, tulis semula di sini. Tulis semula di bawah ruangan ni pun boleh. Kan copy balik file ke. Jawapan tu tulis semula di bawah ni. Okay, di sini. Kan nak type ke apa ke, tulis balik. Kemudian kalau kata you all dah print tulis tangan pun boleh scan. Tapi kalau you all boleh type terus pun tak ada masalah. Type dia terus kat jawapan ni. Kemudian submit semula file tersebut. So that's macam saya sebut tadi, saya akan gunakan UFuture ni, dia punya ruangan dia adalah pada assignment. Sebab assignment saja yang nanti you all boleh upload semula file. Kalau gunakan assessment tak boleh. So saya akan buat under assignment. Nanti you all carilah, insyaAllah public kelas ni saya akan buat terus. Nanti you all akan nampak notification, announcement. Nanti terus je dah siap pergi dekat assignment tu nanti, and then upload semula file tersebut. Okay, clear? Soalan lain? Clear tak? Boleh Soalan lain? So untuk setiap soalan tu buat je dekat bawah dia tu. Okay. Ada soalan lain tak? Okay, ada soalan lain? So untuk hari ni nampak macam banyak isu tapi sekejap je boleh settle. Mungkin dalam pukul 3 kita boleh berhenti lah kalau tak ada apa-apa. Okay, yang mana yang tadi yang dah dapat tadi tu boleh install. Okay, kalau rasa ada masalah juga nak install, tengok video pun macam tak jadi juga, minggu depan mungkin saya akan buat sesi sikit lah. Mungkin siapa-siapa yang ada masalah tu mungkin saya boleh handle lah. Tapi kalau ramai-ramai tu mungkin ambil masa sikit kan. Kalau setakat 1-2 nanti saya cuba tengok handle. Tapi saya harap tak ada masalah lah. Kalau macam you tengok kat video saya ni, dalam masa 14 minit tu dah boleh install semua dah. So dia bergantung juga pada PC lah. Macam dulu pun kita buat dalam kurang daripada sejam. Dah boleh settle masa kita buat dekat lab dulu. Ingat 501 tu. Okay. Soalan? Soalan? Tak ada. So, tak ada soalan. Yes, okay. Boleh. Tanya je. Sementara kita ada. Oracle ni tinggal 2 bit ke? Okay, dengar. Saya dengar. 64. Oracle ni 32 bit ke? Sekejap, saya tak perasan. Biasanya 32 ke tu. You punya PC berapa? 32 ke ataupun 64? Dia tulis 32. Kalau 32 yes. Dia ada 64 tapi 32 boleh. InsyaAllah tak ada masalah. Jangan ambil yang 64. 64 nanti takut ada komputer lama-lama dia tak compatible. Ambil yang lama. Sebab tu saya bagi yang ni. Saya 32. Okay. Cuba dulu install. Kalau tak boleh nanti maklumkan saya semula. Mungkin kalau masa buat video live tu you boleh tunjuk. Okay. Nanti mungkin you boleh tunjuk, saya boleh tengok lah, saya boleh guide lah. Tapi normally semua dah pernah install ni.
Dia tak boleh nak ngelak dah ni, semua dah pernah install. Okey, lain soalan? Lain soalan? Tak ada. Okey, so kalau tak ada, request ada ke tak? Ada siapa request? Okey, tak ada lah. Tak ada request lah. Dah semua. So kalau tak ada, saya rasa untuk kelas hari ni, very fast. Dan kita ada buat pengulangan saja. So start minggu depan sampai 2 semester ni akan ada banyaklah sesi. Cuma macam saya tengah fikir ni, sama ada saya nak buat online 100% 2 jam ataupun mungkin saya videokan nota and then nanti kita dapat kurangkanlah sikit online tu. Tengok macam mana. Okay? Sebab mungkin pada sesi tertentu tu ada banyak benda yang kita kena hands on. Bila hands on tu saya kena tunjuk dan kita boleh communicate lah dekat sini. Okay, so tu nanti bergantung pada keadaan semasa. Saya tengok macam mana. Okay? Alright, dan satunya nanti kalau dah settle yang ni, kalau siapa nak ulang, saya akan capture, saya akan download, saya akan masukkan dekat YouTube macam biasa, nanti saya bagi link lah dekat dalam YouFuture tu untuk you all tengok balik video ni. Tapi yang untuk hari ni nampak macam tak berapa tu sangat lah. Cuma kita cerita sikit dia tadi pasal normalization tu. Okay. Ada lagi tak soalan? Ada lagi tak soalan? Tak ada Kalau tak ada, okay. Kalau tak ada, saya rasa mungkin saya akan stop setakat ni. Saya akan stop dulu. Minggu depan kita sambung semula pada hari Isnin. Another topics, another lecture. Okay. And kita akan ada banyak installation software nanti. Mungkin paling tidak pun ada 4 ataupun 5 nanti kita kena install. Okay, buat masa ni, yang ini saya berani lepaskan sebab dah pernah buat. Yang lain nanti kita guide, kita buat sama-sama. Yang lain kita buat sama-sama. Okay, alright. Tak ada juga soalan? Semua boleh faham? Okay, kalau tak ada, insyaAllah saya rasa saya presentation sekarang ni.